Okay? Show great sign. Nabi-nabi palsu ni dia akan datang, dia bawa mukjizat, petunjuk-petunjuk untuk menyesatkan, if possible even the elect. Sehingga kan orang-orang yang terpilih pun akan sesat sekali. Bila mereka ni datang bawa kesaksian-kesaksian, perkara-perkara gaib, ulama-ulama pun kadang-kadang terikut cakap mereka. Kita tengok ajaran Ayah Pin, 2 orang pengikut dia, suami isteri. Dia ramai pengikut, ada 2 orang pengikut suami isteri, dua-dua ni lulusan Al-Azhar. Dua-dua lulusan Al-Azhar, balik ke Malaysia, ikut Ayah Pin. Kira mereka tu orang terpilih lah. Ilmu agama pandai, belajar di Al-Azhar, ustaz-ustazah balik. Tapi disebabkan kesaktian Ayah Pin ni tadi, mereka terpesona, betul lah hebat orang ni, mesti wali ni, mesti Tuhan, mesti Mahdi, mesti Isa ni. Mereka pun terikut. Apatah lagi orang biasa. Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan kesaksian. Kita ni kadang-kadang orang tak berlakon pun kita terpedaya. Apatah lagi kalau orang tu dia berlakon. Saya ingat satu cerita selingan lah ni. Zaman dulu, kaum wanita Melayu dia kahwin awal. Usia 14, 15, 16 kahwin dah. Jadi masa umur mereka ni 28, 29, dia pun dapat anak dara dah. 15, 16 dah anak dara dia. Dia umur 30, anak dia umur 15 dah. Kadang-kadang rupa anak dengan mak ni sama. Kalau dari belakang lagi tengok sama. Badan boleh lebih kurang. Jadi adalah satu cerita betul tak betul tak tahulah. Pasang suami isteri baru kahwin, duduklah rumah mak mentua. Yang si suami ni belah kayu api di dapur. Belahlah kayu api dekat luar lah, kat luar dapur, kat tanah. Turunlah isteri dia, berkembang. Zaman dulu kan berkembang, tutup dengan tola, dengan kain batik. Nak pergi tandas turun jauh di sungai kan. Turun. Bila turun lalu kat tepi dia tengah duduk belah kayu ni tadi. Orang baru kahwin, bila isteri dia lalu, dia tampak kat punggung. Tampak weh, asyik dia berak. Pergi cepat. Nampak, tak kisahlah. Yang isteri pun cepat lagi kan, dah sakit perut. Dia pun duk potonglah kayu api. Siap potong, dia pun ambil kayu api, nak bawa ni atas dapur lah, masuk dalam rumah, nak masak. Elok letak di depan muka pintu, rupa-rupanya tengok bini dia tengah duk masak. Rupanya yang dia tampak tu tadi, mak mentua dia. Sebab rupa mak mentua dengan anak dia ni lebih kurang sama. Jadi tidak siap ditampak punggung orang tua tu. Balik lah dah. Okay? Sebab rupa tak sama. Okey, sambung cerita Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Tak payah lah. Yang mengaku sebagai Nabi. Semasa Nabi Muhammad masih hidup lagi, Musailamah dah mengaku dia Rasul. Satu ketika Musailamah dia bersembang dengan Amru Al-As. Musailamah pun tanya, Nabi Muhammad ada dapat wahyu baru ke? Ada. Apa dia wahyu baru? Ceritalah, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Surah Al-As tu kan. Yang Musailamah pun kata, aku pun dapat wahyu juga. Macam mana bunyi wahyu kamu? Wahyu dia bunyi lebih kurang macam ni lah dalam bahasa Melayu. Wahai wabat, engkau hanyalah 2 telinga dan 1 dada, dan selebihnya kerja engkau ialah menggali. Itu bunyi wahyu dia. Wabat ni benda apa? Dia rupa macam kucing. Telinga dia punya besar. Dalam wabar ni yang paling besar sekali anggota dia telinga dia. Macam telinga arnab tu. Itu binatang wabar. Wabar ni kerja dia gali tanah. Jadi wahyu yang Musailamah dapat bunyi dia macam tu. Wahai wabar, engkau hanyalah 2 telinga dan 1 dada, dan selebihnya kerja engkau ialah menggali. Yang Amru Al-As juga dengar orang nak tergelak. Sebab dari segi tata bahasa Arab tak ada rupa wahyu pun. Cerita pun tak kena. Ada cerita pasal kucing, telinga besar. Tak ada nilai. Macam mana juga orang Quraisy nak lawan bahasa Al-Quran. Nabi Muhammad, Tuhan, sabar. Bawalah satu ayat yang serupa dengan Quran. Kalau kamu kata Quran ni salah. Mereka pun ciptalah ayat cerita tentang kata. Wahai kata yang berasal daripada 2 kata. Iaitu kata mak, kata bapa. Wahai kata yang berasal daripada 2 kata.
Kamu hidup di dua alam, iaitu di darat dan di dalam air. Lebih kurang macam itulah wahyu yang mereka dapat. Tak ada nilai langsung. Cerita pun tak ada nilai, dari segi bahasa Arab pun tak ada nilai. Kalau dari segi angka 19 lagi dah tak ada nilai. Tak ada nilai. Jadi bahasa Quran ni tak boleh dilawan. Kemudian semasa Khalid Al-Walid nak serang Musailamah,